Hi guys, welcome back to Sayas Work, channel bagian hobi. Untuk konten kali ini kita nak buat jersey top retro bag sempena Euro 2020 ni. Aku nak buat jersey top, jersey lama sikit. Tapi sebabkan sekarang ialah waktu Euro, jadi aku pilih salah satu negara yang bertanding dalam Euro. So, aku pilih jersey untuk tim Football's Coming Home, iaitu tim England. So, aku ada dua jersey sebenarnya yang aku suka daripada tim England ni. First ialah jersey home tahun 2010. Dan kedua ialah jersey away untuk tahun yang sama, iaitu tahun 2010 juga. Without further ado, let's go. First of all, aku nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku ni. Pada mereka yang baru pada channel ni, aku ucapkan selamat datang. Pada mereka yang dah lama follow dan tonton konten dalam channel ni, aku ucapkan beribu terima kasih. So, aku mengalukan dan mengharap korang untuk subscribe terus channel sebagai sokongan dan untuk membaikkan channel ni masa akan datang. Peace. What's good guys? Welcome back to Sayas Work, channel berkaitan hobi. Untuk konten kali ni kita nak buat flavor Euro sikit lah. Tapi kita buat jersey retro bag Euro 2020 dah, sekarang dah nak masuk semi-final dah. Hari ni ialah perlawanan quarter final seterusnya. So malam ni ialah pertembungan England versus Ukraine. So kalau peminat England selalu cakap football's coming home, tapi kita tak tahulah sama ada Ukraine menang ke atau England menang kan. Aku buat konten England juga, tapi pakai colour kuning. Mungkin Ukraine boleh menang ataupun England boleh menang, kita tak tahu. So aku nak buat konten jersey retro bag mengenai team England. Actually aku tak berapa minat lah jersey yang terbaru mereka dari rilisan Nike, sebab kurang identiti yang aku rasa menarik lah. So untuk konten kali ni aku ada dua jersey pada tahun yang sama, iaitu sekitar tahun 2010. Kalau korang masih ingat ni, ini baju dipakai ketika zaman Fabio Capello dulu, World Cup di South Africa. Bagi aku, antara tahun 2006 hingga tahun 2010 tu ialah zaman yang mengecewakan lah untuk tim England. Sebab itu zaman generasi emas diorang. Tapi sayangnya ada beberapa masalah yang tak dapat dielakkan. Terutamanya masalah politik klub lah. Maknanya kau klub mana, sentimen tu dibawa sampai ke national team dan membuatkan tim tak perform dan ada puak-puak lah. Akhirnya England kerugian lah, sebab itu adalah zaman emas tu. Tapi sekarang nampaknya Gareth Southgate, ataupun orang panggil apa, Pagar Selatan Southgate, telah bawa satu ramuan baru, iaitu dia ambil player yang dia kenal dari zaman dia bawa under 23 dulu. Gareth Southgate tu ialah squad member untuk tim England pada tahun 1996 Euro 96 yang dilangsungkan di England sendiri. England layak ke semi-final tapi kalah kepada eventual champion, iaitu Jerman. So Jerman tu memang dah jadi nemesis England. England tak pernah kalahkan Jerman dalam kejohanan besar lebih 50 tahun. So baru-baru ni untuk round 16 England berjaya mengalahkan Jerman. Jadi aku rasa ini ialah tribute untuk kejayaan mereka. Tapi aku suka baju ni sebab dia punya style dia timeless lah. Kalau kau perasan dekat channel aku ada muat naikkan satu macam 4 minutes clip lah, sekitar tahun 2010 tu, masa Amro buat design baju ni. Dan dia ceritakan feature pasal baju ni. Jadi kalau korang nak dengar cerita mereka Amro tu, korang boleh buka dekat salah satu video yang aku upload pagi tadi. Actually video tu aku saja upload, aku tak dapat apa-apa sebab dia ada copyright claim. Sebab itu video orang lain aku ambil dan aku tak boleh nak edit sangat. So kalau kau tengok, ni adalah away dan home. Away colour putih, home colour merah. Aku suka kedua-dua jersey ni sebab bagi aku dia very minimal. Antara design language daripada tahun 2000 ke 2010 ialah pada tahun 2000 tu design jersey lebih kepada contemporary design lah. Tapi bila dah masuk 2010 ke atas, kebanyakan design jersey dah mula menerapkan ciri-ciri minimal, iaitu ciri-ciri yang ada history sikit
dan dia letakkan elemen-elemen yang kata design tak perlu terlampau banyak benda lah dalam sebuah jersey tu. So, kalau kau tengok ini colour merah ni macam ni, kosong macam ni, kau akan tahulah inspirasi dia ialah jersey England ketika menang World Cup, iaitu pada tahun 1966. World Cup tahun 1966 tu ialah satu-satunya major tournament yang dimenangi oleh England. So kalau kau tengok kenapa dekat logo England ni ada satu bintang ni, ini ialah kerana kejayaan mereka bawa balik Piala World Cup. So satu tahun yang lama lah, sangat lama. Sampai sekarang pun masih belum menang lagi. Daripada zaman Rooney muncul 2004 sampai sekarang, England masih lagi dengan badi kekalahan di quarter final. So malam ni kita nak tengok sama ada England boleh lepas quarter final ke tidak. Harapnya England pergi, sebab kalau dia pergi baguslah untuk bola sepak tu sendiri kan. So kita tengok yang jersey home dulu. Ini jersey home. Aku suka baju ni sebenarnya sebab material dia. Material dia macam macam cotton sikit lah. Kat depan ni adalah cotton. Dia ada 3 panel. Menurut video mereka Amro tu, dia cakap baju ni direka dengan dia ambil kira prestasi atlet lah. So dia buat beberapa panel penting, iaitu panel di tempat paling kuat berpeluh, dia letakkan material yang ada ventilation yang bagus. Kemudian di celah sisi atau tepi, iaitu bahagian armpit tu, semua banyak peluh juga, jadi dia buat panel yang lain. Kemudian di bahagian belakang tu, dekat in between belakang nak sambung ke sleeve tu, dia buat satu lagi panel kecil. Tapi itu rasanya pada jersey away. Jersey home tak ada rasa panel tu. Tapi menarik juga untuk video tu macam mana design proses mereka Amro tu dia buat jersey ni, ambil inspirasi dan ambil kira prestasi atlet tu sendiri. So kalau kau tengok England, kau akan nampak first kali buat dia jersey England daripada dulu warna putih, dan jolokan nama untuk tim England ialah The Three Lions. Okay, ini ialah Three Lions. Three Lions ni pada mereka tak tahu, ini ialah unofficial logo untuk kerajaan England sebenarnya. Kalau kerajaan England, logo dia ada lion satu dan ada unicorn tu kan. Tapi ini ialah unofficial, dia panggil Royal Arms of England ataupun Arms of Plantagenet. Ini antara logo yang dipakai oleh Royals lah sebenarnya. Kalau korang pernah tengok dokumentari The Crown yang ceritakan tentang Lady Di atau Princess Diana tu kan, bila dia mati tu, sebelum yang dikebumikan tu, keranda dia ada diletakkan satu flag ataupun satu kain lah. Kain ni ada crest ni, Three Lions atau Royal Arm of England, ataupun nama lainnya Arms of Plantagenet. So basic ni memang design ni simple saja. Aku suka logo FA of England lah. Dia ialah embroidery yang dikenakan pada kain yang sama dengan baju ni, tapi bukan direct terus ke kain utama pada baju ni. Kalau kau tengok kat sini belakang ni, kau nampak lah sebenarnya dia bukanlah embroidery direct to the clothes. Kalau kau tarik ni, dia macam 2 lapis. Tapi kain yang sama digunakan, jadi dia gunakan kain yang sama ni kat sini, dan dia embroidery kan benda ni. Kemudian dia embroidery lagi sekali dekat atas ni, iaitu shield ni lah. Shield ni, bentuk shield ni dia ialah embroidery direct ke material utama ni. Tapi bintang ni dia embroidery direct terus ke material utama baju ni. So satu benda yang aku suka ialah dia punya old school collar ni. Collar dia tak tinggi tau. Collar dia macam medium cut je. Dia tak panjang, dia just nice saja. Kalau kau angkat tinggi pun kau tak akan nampak vibe Cantona lah. Dia just nice saja. Ni macam kalau kau tengok dia punya collar ni memang classical collar, lebih kurang macam cricket collar ataupun rugby punya collar. Tu aku suka antara feature baju ni. Kemudian kau tengok tag dalam ni. Tag dia memang simple gila, memang old school gila. Tailored by Amro in England. Pada mereka yang tak tahu, Amro ni sebenarnya originally ialah sebuah syarikat di England, iaitu di Manchester. Kedua-dua tim dari Manchester atau Mancunians, tim iaitu Man City dan Man United pernah pakai Amro ni. Tapi malangnya mereka, kedua-dua tim ni dia kalah dengan industrial player yang lebih kaya lah, iaitu Nike lah. Kedua-duanya memang kehilangan hak menaja pasukan di Manchester kepada Nike. Pertama ialah Manchester United lah, masa mereka ialah tim terbaik di dunia sekitar akhir 90-an dan awal 2000. Kemudian ditaja oleh Nike, dan kemudian ialah Man City lah. Man City lepas di take over oleh Sheikh Mansour. Kemudian Amro dibeli oleh Nike. Dan Nike take over England. Sebab itu antara reason kenapa kit England
ditaja oleh Nike. Kalau ikut logik, memang England ni rasanya memang takkan ditaja oleh penaja luar lah selain Umbro. Sebab itu adalah salah satu kebanggaan diorang lah. Diorang support brand lokal diorang. Sekarang tak silap aku, Umbro telah dijual, tapi bukanlah pembeli asal dia, orang lain take over. So kalau kau tengok direction Umbro sekarang, dia nampak clean sikit. So kalau kau tengok dekat bawah ni pula, dia punya collar dia kan, material dia memang lebih kurang macam material yang digunakan pada collar baju rugby ataupun kriket, sama lah, ialah cotton lah. Kemudian ada satu butang saja, dan butang ni ada stamping kat situ, pun tulisan dia tulis tu 2009 hingga 2010, iaitu tahun baju ni dipakai lah, ataupun 2 tahun. Biasanya setiap baju international dipakai untuk 2 tahun. So sini dia ada lambang Umbro, atau digelar lambang ni dipanggil sebagai double diamond, iaitu ada diamond di luar dan dalam. Kalau kau tengok sini, ini direct embroidery ke baju lah. Cuma yang malangnya, baju ni aku lama tak pakai. Bila aku simpan, dia memang naik, ada colour-colour tompok-tompok lah, sebab baju putih kan, macam ni kan. Ok, baju dia simple je, memang straight cut je bawah dia, tak ada divider kat sini, memang simple saja. Kalau tengok tag dalam dia pun simple saja, icon je apa benda ni kan. Kemudian kat sini ada satu lagi spare button, dan dia tulis ni official product dan numbering dia. So kalau tengok bawah ni sebenarnya ada Umbro lah. Sayangnya bila Umbro dah tak saja England, jadi dia punya exclusivity Umbro tu dah terjejas lah. Cotton yang digunakan pun cotton yang nice juga lah. Luar dia memang rasa dia punya cotton, dalam dia macam ada eyelid sikit kalau kau tengok kan. Tapi dah kotor lah, sayang. Mungkin aku kena bleach dia balik kot. Aku paling suka kalau sebuah jersey tu lah, sama Fair Edition, dia buat macam ni, gunakan cotton campuran macam ni. Sebab untuk Malaysia sebenarnya weather kita lagi sesuai kalau kita pakai jersey yang menggunakan cotton macam ni, sebab selesa dipakai berbanding dengan polyester lah. Kemudian dekat bawah armpit ni dia buat macam ventilation hole ni, 3 je, eliminate sikit bulatan ni. Bahagian bawah arm sleeve ni, pada armpit sampai ke sleeve hujung ni, ini menggunakan satu material yang macam stretchable material lah. Kalau kau tarik ni dia agak stretchable. Tujuan dia untuk support pada movement area lah. Dia kata dalam video tu, ini adalah macam satu revolutionary design untuk zaman tu. Sebenarnya tak ada revolution sangat, tapi benda ni adalah practical lah. Kemudian dekat belakang dia ni, belakang dia memang kau kuning kau, tapi macam cross, tapi ialah 4 ventilation hole juga, dan dia laminate kan hole tu. So kat sini dah nampak lah sebab dah kuning. Kita beralih ke baju away pula. Baju away ni colour dia merah, tu aku cakap tadi, persis seperti baju World Cup winning squad tahun 1966. Yang aku punya ni, aku ada di numbering lah, pakai number 4. Itu masa tu ialah Steven Gerrard. Jersey yang dia buat beberapa panel, banding dengan jersey home tu memang old school punya style, tak ada apa panel. Ni modern sikit. Kalau kau tengok sini, dia pakai traditional round neck. Tak ada traditional sangat. Dia traditional neck, dia memang traditional saja, tapi kat tepi ni dia ada beberapa panel yang lain sikit bentuk dia. Ni ialah custom made. Kalau kau tengok sini kan, bentuk dia kat sini, kemudian bawah sikit macam ni. Pelik kan dia punya pattern dia. So panel dia ni ialah seperti dalam video tu, dia buat sebab dia tengok pergerakan player, iaitu pemain Inggeris sendiri dalam dia punya uji kaji dia. So tengok kat sini, simple dia design dia, dia tak ada apa-apa wording, dan dia tak pakai sizing L, M dan apa, dia pakai sizing ukuran inch. Ni ialah 38, aku rasa silap aku ni M kot. Material yang digunakan berbeza. Yang aku suka kan, kalau kau tengok ni, dia pakai merah je semua je ni. Merah dia cantik. Merah dia, aku tak sure ni merah apa, Crimson Red ke, kata Ferrari Red lain, Roses Red ke lain, aku tak sure. Dan bintang dia pun dia menggunakan colour legap merah yang sama. Jadi kalau tengok sekali lalu tak nampak lah bintang dia. Biasanya bintang untuk international, bila kau menang World Cup je kau akan bintang. So kalau kau tengok Italia ada 4 bintang, maknanya dia menang 4 championship World Cup. Kemudian ini heat press numbering Umbro ni. Jersey yang lama dia akan merekah lah, lagi kalau kau bahasa guna mesin lah. So yang depan ni tak merekah sangat lagi, yang belakang aku punya memang dah merekah. Aku tak sure ni font apa, aku rasa ni font bebas. Dalam dia ada shadow warna gelap sikit, warna kelabu sikit, dan ada dot. So that's it, tak ada benda menarik. Cuma yang benda yang menarik bagi aku ialah dia ada beberapa paneling. Sebelum tu kita tengok dalam dulu ini lain sikit. Ni dia ada dia punya tag dia lah, tag dia ada explain sikit. Kalau tengok ni dia kata keep away fire lah, jauhkan daripada benda panas. Sebab ini aku rasa banyak barang, ini banyak material polyester, jadi mungkin akan melecur lah kalau kau kenakan dengan heat yang boleh merosakkan baju ni. Kalau kena kat badan kau, memang lagilah melekat lah kat badan kau, kena surgery lah.
So belakang dia ni sama je Umbro, kemudian dia ada dia punya official product dan nombor siri dia. Mungkin ialah siri ke berapa dia buat. Kemudian dia tulis ni iron reverse. Iron on reverse maknanya kalau kau nak iron baju ni kau terbalik kan. Sebab aku rasa belakang dia ni dekat eyelid ni ialah macam material campuran cotton, tapi depan ni tak boleh. Depan ni ialah polyester aku rasa. Setengah panel lah. So ini made in Indonesia. So material depan dia ni ialah kain hampir sama saja, iaitu kain cotton campuran ni. Dan kalau tengok panel dia lain sikit jahitan dia. Dia macam bentuk macam, kalau kau tengok dia macam lebih kurang macam tengkorak The Punisher pun ada. Ni kan, ni sini unorthodox paneling lah daripada Umbro masuk untuk tahun 2010 ni. So kalau kau tengok baju cotton lama pakai dia akan ada macam tu lah, berbulu-bulu kan. Atas ni guna polyester. Polyester ni dia ringan dan dia stretchable. Jadi dia bagi fit lah dekat area sleeve, arm sleeve ni. Dan kat sini dia pakai material yang hampir sama je dengan yang jersey home ni. Sama lebih kurang dengan ni. Dia punya tepi ni putih. Ini saja paneling berwarna putih pada baju ni kalau kau perasan. Lain ialah ini ialah embroidery dan ini ialah heat press untuk penaja. Dan ini pula ialah logo, sama saja logo dengan yang home. So untuk paneling kita cakap ini saja yang menggunakan warna putih. So kalau kau pakai, kalau kau perasan baju ni, dia akan ada efek macam slim fit lah dekat bahagian arm sleeve ni. So bawah ni dia ada material macam kalau kau tengok kan, nampak lubang-lubang kan. So dia memberikan ventilation lah. Belakang ialah tempat yang paling banyak berpeluh selain di bawah armpit ni. So dia gunakan paneling ni pada sini, sambungan dari yang depan ni terus ke belakang sampai ke atas ni. Dan memisahkan arm tu, sleeve ni dengan yang ni ialah satu paneling lagi. Tapi paneling ni menggunakan material yang sama dengan yang atas ni. Itu stretchable material macam ni untuk sleeve ni. So tapi dia buat independent lah, independent paneling lah. Jadi kau akan ada maneuverability yang lagi baik lah kalau kau buat independent paneling macam ni. Kalau kau buat direct macam ni, dia akan makan space lah. Tapi kalau kau macam ni, dia akan create satu lagi panggil linkage lah pada pergerakan tangan kita. Sebab itu dia buat extra paneling ni. Sebab menurut video tu dia kata akan memberi flexibility yang lagi baik pada pemain. So aku tak sure sebab pemain bola bukan gerak dengan tangan sangat. Kita straight line, aku tak faham kenapa. Mungkin dia nak bagi fitting kot kat belakang ni. Inilah tulang, kalau kita tahu ini adalah bahu kita kan. So ini adalah tempat tulang belakang kita. So ini adalah atas bahu tu. So tulang dia buat macam ni. So hopefully England menang malam ni. Seperti aku cakapkan, baju ni memang agak slim fit. Pertama di bahagian sleeve ni, sebab material dia agak stretchable. So kalau kau tengok, dia akan ada bentuk tangan lah. Tapi dia still breathable material dia. Yang aku suka depan ni ialah cotton lah. Dan belakang ni kalau kau tengok, ini ialah polyester lah. Dia macam eyelid sikit, dia ada banyak feature ventilation. Aku tak sure apa nama teknologi untuk Umbro. Umbro ada nama-nama juga, sebab aku tak berapa familiar sebab aku jarang beli jersey Umbro. So guys, mungkin korang sebagai viewer ada baju ni atau ada baju Umbro yang lain, ataupun korang ada baju Kid England yang korang suka, apa kata korang tulis di comment section di bawah. Okay guys, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe to this channel. Dan yang paling penting sekali, see you guys in the next one. And hopefully football's coming home.